إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adil amanata ila man tamanaka wala takhun man khanaka atau kama qala. Tunai olehmu akan amanah kepada mereka yang telah mengamanah akan dikau, dan jangan engkau khianat kepada mereka yang telah melakukan pengkhianatan kepada engkau. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat, rahmat, berkat, syafaat, taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas akan merasai mati. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Cuma proses merasai kematian itu saja tidak sama di antara satu individu dengan individu yang lain. Proses merasai kematian berbeza di antara seorang dengan seorang. Ada orang di saat-saat terakhir dipisahkan ruh daripada jasadnya, pergi dalam keadaan damai, tenang, sejahtera, aman dan bahagia. Ada orang di saat-saat terakhir roh nak dipisahkan daripada jasadnya dalam keadaan keluh kesah, resah gelisah, sakit, perih, derita, sengsara yang amat sangat. Karena itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam menggariskan beberapa peraturan. Islam menggariskan beberapa tata cara. Islam menggariskan beberapa etika. Bagaimana tata caranya untuk kita pergi ziarah orang sakit. Dengan harapan orang yang pergi ziarah orang sakit itu mendapat pahala. Dan orang yang sakit yang diziarahi oleh orang itu akan kurang sikit kesakitannya, malah berkemungkinan akan sembuh daripada sakit. Maka dengan sebab itu Islam telah menggariskan beberapa peraturan dengan harapan orang yang pergi ziarah dia mendapat pahala, dan orang sakit yang diziarahi juga akan kurang sedikit rasa kesakitannya. Sebab itu kita pergi ziarah orang sakit ini sebagai penawar paling berjarak. Maka Islam menggariskan beberapa peraturan. Risalah yang tuan-tuan perempuan dapat itu tak cukup. Malam tadi saya mengajar di sebuah masjid dekat Simpang, ramai sangat, 3 bedek sikit saja. Karena itu pagi ini kita tumpukan khusus kepada tajuk ini, adab menziarahi pesakit. Kita nak berziarah tu ada peraturan dia, ada tata cara dia. Rugi hari ini, dan sebenarnya rugi karena kita tidak tahu peraturan-peraturan dia. Pertama, mengikhlaskannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ziarah orang sakit semata-mata kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Semua amalan, semua ibadat, apa yang kita lakukan atas muka alam ini, mari bersama-sama kita letakkan lillahi ta'ala, semata kerana Allah Subhanahu wa taala.
tuan-tuan dan puan-puan mai mengaji belajar pagi ini juga semata-mata kerana Allah. Saya datang juga semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita akan mendapat ganjaran pahala. Kemudian beberapa keistimewaan lain yang akan kita dapat kemudian. Maka dengan kerana itu, ziarah kita kepada orang sakit ni semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bermatlamat, bertujuan untuk mengeratkan silaturahim. Kita pergi ziarah orang sakit, matlamatnya ialah untuk mengeratkan silaturahim. Silatun dalam bahasa Arab Melayu kata hubungan, rahim dalam bahasa Arab Melayu kata kasih sayang. Bila kita pergi ziarah orang sakit, mengeratkan hubungan kasih sayang di antara kita dengan pesakit, di antara kita dengan keluarga pesakit, di antara pesakit dengan kita, di antara keluarga pesakit dengan keluarga kita, mengeratkan hubungan silaturahim. Itu matlamat dia. Baik, dua, memilih waktu yang sesuai untuk menziarah. Ziarah orang sakit bukan sepanjang masa boleh ziarah, waktu yang sesuai. Ni pukul 2 pagi pergi ziarah, waktu nak tidur. Pukul 2 pagi duduk pergi ziarah. Maka pergi ziarah ni ikut waktu yang sesuai. Sebab itu kita tengok hospital dia suka buat waktu lawatan. Waktu lawatan pukul 12.30, pukul 6.30. Sesuai lah tu. Waktu letak sesuai dia. Kita nak pergi ziarah orang sakit pun mesti waktu yang sesuai. Menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW biasanya menziarahi sahabat yang sakit setelah 3 hari. Bukan kritikal lah. Sakit biasa, lepas 3 hari Nabi pergi. Tapi kalau kritikal, accident, dalam keadaan kritikal, nazak, kita lebih cepat lah. Tapi dalam proses sakit biasa ni 3 hari kita pergi. Dan Nabi dia ulang sampai 3 kali. Dia ulang sampai 3 kali. Tapi bukan hari yang sama. Tuan-tuan jangan pergi hari itu sampai 4-5 kali ulang. Dia meluat. Tadi main dah dia main pada dia buat ni. Maka dengan sebab itu kita ulang sampai 3 kali. Tak kira lah besok pun boleh, lusa pun boleh 3 kali. Dan dalam Islam ini Nabi selalu melakukan 3 kali. Apa-apa pun. 3 kali 3 hari. Nabi mengarahkan kepada kita kalau kita pergi rumah orang jangan duduk lebih daripada 3 hari. Nabi tak bagi. Jangan duduk lama-lama rumah orang. Duduk 3 hari sudah. Masuk kita pun disuruh layan tetamu pun takat 3 hari ya. Fal yukrim dhaifa. Muliakan tamu ni 3 hari je. Orang main rumah kita hari pertama kita bagi ayam. Hari kedua kita bagi ikan. Hari ketiga dia tak balik juga kangkung. Dia tak kat 3 ya. Kita pergi rumah orang pun jangan pergi duduk lama. Walaupun rumah anak kita. Takkan tak boleh kita pergi rumah anak sendiri. Boleh lah. Tak apalah anak kita. Menantu tu. Mak dia ada mat. Habislah berat. Ya. Jangan lebih daripada 3 hari. Orang dah meluat dah tengok. Baru ni bisan saya duduk di tangga batu Melaka. Mai rumah anak dia menantu saya lah. Rumah dekat. 4 malam. Dia duduk saja. Menantu saya, anak dia duduk bawa macam mana pergi mengaji. Cuba sana masjid sana. Pergi mengaji lah. Dia punya seronok. Itu bisan. Dia kata tak ada lah di sana macam ni. Setiap malam dia duduk pergi mengaji. Malam esok dia jumpa saya. Saya seronok lah duduk sini. Rasa-rasa saya tak mau balik. Sudah. Habis dah berat. Jadi kira tak mau balik. Ni. Tuan-tuan. Maka dengan sebab tu kita pergi ziarah orang jangan lebih daripada pergi rumah orang. Begitu juga kita pergi rumah orang kita bagi salam. Takat 3 kali ya. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Tengok kasut ada. Motor ada. Dengar bunyi lah rumah kuki. Tak jawab. Bagi kali kedua. Assalamualaikum. Buat sikit. Dia tak jawab juga. Bagi kali ketiga. Assalamualaikum. Dia tak jawab juga. Balik.
balik. Jangan piduk pegang honggak. Aku main rumah hang ni. Jangan. Dia ada dalam, tapi dia tak mau terima kita hari itu sebagai tetamu. Mungkin mari mai dah. Habis dah 3 cawan kopi, dia mai pula dah hari ni. Ya. Ataupun mungkin dia penat, letih lah, dia kerja lah apa, balik ke baru sampai balik, dah dia buat 5 ibadah. Mereka ada sembang tu pula tajuk dia mengatakan ustaz. Maka dengan sebab tu dia tak suka balik. Jangan kita lebih lah, mungkin orang tu ada urusan lain dan sebagainya. Islam ajar kita cukup cantik, cukup indah. Bicara orang sakit pun sumpah. Kemudian yang ni fokus saya ni, membaca doa berikut. Tuan-tuan perempuan yang tak dapat tu, taklah kat kawan saya pun habis lah. Doa ni kena baca. Malang sekali hari ni kita bicara orang sakit, kita tak baca doa. Ya. Doa ni bayangkan tuan-tuan perempuan sekalian. Kalau hari tu ada 40 orang pergi ziarah orang sakit ni, dan 40 orang tu berdoa membaca doa ini, takkan tak ada seorang kot mulut dia masin. Berdoa. Kita sampai pergi saja kita doa. As'alullahal azim. Aku mohon kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Rabbal arsyil azim. Aku mohon kepadamu wahai Tuhan yang memiliki aras yang Maha Agung. Ayyashfiyaka, bahwa kau sembuhkanlah penyakitnya. Ini doa ni. Ugi hari ni kita tak baca. Bukan susah sangat. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyaka. Itu mudah tu. Supaya mudah-mudahan Tuhan sembuhkan penyakit dia. Bayangkan kalau 40 orang pergi, 40 orang baca doa ni, takkanlah tak ada kot seorang mulut dia masin. Lebih-lebih lagi dia baru lepas makan ikan masin, memang masin mulut dia. Ni rugilah hari ni kita tak baca ni. Ini tata cara Islam, etika Islam. Bukan susah sangat. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyaka. Ingat, puan-puan. Jadi bila nak pergi tengok orang sakit aja, hafailah di rumah. Hafai dulu as'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyaka. Rasa boleh pi lah dia lah. Pi sekerat jalan terlupa. Balik pula. Balik apa pula? Duduk kerja lupa, bawa lah. Bawa kan. Bicara orang sakit. As'alullah. Puan ni, bukan susah. Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Minggu depan saya mari, di mana pengumuman tadi, minggu depan saya mari, saya tak ngajak dah. Tuan-tuan perempuan duduk dalam kelas ni, saya tunggu depan pintu. Depan ni, seorang-seorang kena hafal. Sampai depan saya, depan pintu. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyaka. Boleh balik. Mai lagi seorang. Mai lagi seorang. As'alu. Ini tunggu. Ini minggu depan. Alah bukan susah sangat. As'alullahal azim. Rabbal arsyil azim. Ayyashfiyaka. Ingat perempuan. Perempuan pergi ziarah berdoa ini. Perempuan dapat pahala tuan-tuan. Saya tumpang dapat pahala. Tolong sampaikan pula pada orang lain. Dan kita doa tadi ayyashfiyaka. 40 orang berdoa kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dia sembuh. Ya, batu kita suka sehari semalam kena cari orang bagi salam kepada kita 40 orang. Kena cari. Sehari semalam assalamualaikum. Selamat sejahtera atas kamu. Dia doa untuk kita selamat hari itu. Satu hari kena cari 40 orang. Saya hari ini baru dapat 12 orang. Cari bagi cukup 40. Ya tu nilai salam tu. Assalamualaikum. Selamat sejahtera atas 40 orang.
mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu indahnya Islam, cantiknya Islam diajak kepada kita supaya di antara kita sesama berdoa kepada Allah. Jadi di sini jangan lupa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Kemudian membawa buah tangan. Pergi ziarah orang sakit jangan lupa bawa buah tangan. Bawa buah, pegang dengan tangan. Namanya buah tangan. Betul kan? Baguslah sekarang ni ramai orang bagus budaya kita orang Melayu ni pergi ziarah orang sakit saja pakai bawa buah. Tapi yang tak bagus dia duk kerja buah tu je. Ya, biasanya anggur, apple, limau, lime. Pusing-pusing buah ni ya. Sekali-sekala tukarlah pula buah lain. Ya. Sekali-sekala tuan-tuan perempuan bawalah pula buah nyok. 8 biji ke 9 biji galah pergi bagi kat situ. Ni bagus bawa buah tangan ni ada nilai dia. Ya, tapi biasanya orang sakit kalau kita bagi buah tangan bawa buah, selalunya dia letak kat mana? Mari kecil sebelah. Letak kat situ. Yang untung kat dia pun duk jaga dia. Yang tu lah untung duk sapu. Tak apalah nilai buah tangan tu. Tapi orang sakit ni kalau kita bagi buah, dia letak atas mari. Kalau kita bagi duit, dia butang. Biasalah tu. Biasa. Kita suka bubuh batai. Pasal apa? Tengok dia punya beza dia main dengan duit. Wang. Walaupun engkau bukannya Tuhan, tetapi segala kehendak engkau tercapai. Pengaruh wang terlalu kuat. Ya. Kalau buah dia letak atas mari kecil, duit sah bawah batai. Sekejap lagi orang balik habis je, dia buka gila main dengan duit. Maka dengan kerana itu wang walaupun kau bukannya Tuhan, tetapi segala kehendak engkau tercapai. Orang kejar lagi ni segala-galanya kerana wangnya. Berlakulah 1001 macam penyelewengan semata-mata kerana wang. Ya. Kerana itulah Datuk Mai kamu kata ingat ya. Al-pulus fid dunya wal mampus bil akhirah. Jangan kerja berikan duit sangat. Ya. Dalam Quran Tuhan sebut alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celaka betul orang dia nak kerja himpun duit himpun harta ni. Islam tak suka. Kerja hatta zurtumul maqabir sehingga diusung bawa ke pintu kubur. Ingat duit saja. Lupa mengaji, lupa solat, lupa ibadat, lupa segala-galanya. Jangan kejarkan duit. Ya, ni. Karena itu kalau tuan-tuan perempuan rajin tengok filem Hindustan, Bollywood, dia selalu sebut hero. Saya selalu tengok. Dia sebut, dia ingat kita. Hatta duiti daki dunia duiti nahi muhabbat chalu Dia selalu saya tengok. Dia bagi tahu harta dengan duit ni daki dunia ayah. Betul. Kita simpan duit 200,000 ada dalam bank, tiba-tiba mati. Ikutkah duit tu pergi sama? Ada. Ingat. Tak ada. Sebab kawan saya, dia mati. Duit simpanan 200,000. Rumah 3 biji. Anak 3 orang. Sekarang anak dia jual habis rumah-rumah yang bapak dia. Duit habis berebut. Tak ingat pasal anak. Ini saya nak beritahu. Ingat. Daki dunia aja duit ni. Ya? Ingat, carilah hanya bawa ikut sama-sama pergi dalam kubur. Kemarin saya hadir satu kenduri, kemarin saya kena 14 kad. Dapat pergi 4 saja. Satu tempat tu ni kenduri, ini surau ada orang mati. Bertemu orang mati, orang ziarah dengan kenduri sebagainya sesak. Soalnya saya nak beritahu maklumatnya kita terima arwah ni pukul 5 pagi sebelum subuh tu meninggal. Soalnya sekarang duduk elok-elok. Tak ada sakit, tak ada apa. Duduk sembang jadah berlawak macam biasa. Tiba-tiba dia sesak nafas sebelum subuh 5:30 pagi. Mati dia. Mengejut. Saya pun terkejut. Maka dengan sebab itu dalam proses kematian ini terpulanglah ada budi bicara Allah Subhanahu wa taala.
Itu dia. Ini kita belum tahu ni. Ni. Sukor banyak-banyak pagi tadi kita bangun tidur, buka celek mata nampak dan mampu kita bernafas semula sampai saat ini. Ni. Syukur banyak-banyak, tak tahulah nak balas balik apa dia ni, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Masih boleh bernafas, masih boleh bercakap, masih boleh melihat, masih segala-galanya. Kita balas baliklah paling tidak saat lagi pukul 10.30 ke pukul 11 usolli sunat duha rakaatain lillahi taala. Apa salahnya ni? Maaf cakap dah, saya tiap kali selepas saya mengajar tu saya balik singgah dekat Semangui, tempat rehat Semangui. Singgah kat sini saya mesti sembahyang duha lebih dulu. Itu hari saya balik singgah masuk sembahyang dekat tempat rehat Semangui, keluar tengok kasut saya jebon pisah. Tapi di situ bukan ada jual kasut. Nak bicara di mana? Bawa kereta tarak kasut. Tapi jangan, kita ingat ni sampai sekarang kita sehat walafiat, mampu segala-galanya. Jangan lupa sholli sunat duha rakaatain lillahi taala. Allahu akbar. Kita kenangkan anugerah Allah kepada kita. Insya-Allah air mata akan menetes keluar. Sekejap saja, tak sampai pun 10 minit. Abdikanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nilai balik anugerah Allah kepada kita, kita balas balik dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tak balui. Itu yang kita balas hari ini, kita rasa banyak sangat dah. Belum cukup. Harapan saya kepada tuan-tuan, terutama pada diri saya perempuan semua, jangan setakat ini kita hanya semayang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau itu kita semayang dan dulu pun itu juga kita semayang, artinya iman kita tidak bertambah-tambah. Ya, dulu pun zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sekarang pun zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iman tak bertambah. Kena tambah. Hari ini kita tak mau cakap aja. Paling-paling tidak siangnya duha, malamnya tahajud pada peringkat permulaan. Jangan tinggal dua-dua ni. Duha, tahajud. Nilainya kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak dapat pahala. Itu paling tidak. Dan Allah akan mengubah kehidupan kita. Dengar nasihat saya. Allah akan ubah kehidupan kita daripada yang tidak baik kepada yang baik, dan daripada yang baik kepada yang terlebih baik. Duha dengan tahajud akan mengubah watak kita. Duha dan tahajud akan mengubah kehidupan kita. Cuba buat. Orang yang tak buat dia sekadar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, duduk macam tu lah. Jangan lupa tinggal siang. Saya susah macam mana pun. Di antaranya ialah almarhum Datuk Ishak Baharum, bekas mufti Nabi Selangor Darul Ihsan. Dia sema dengan dia 4 biji mata. Driver dia beritahu dekat saya, Datuk, setiap malam dia pergi ceramah di mana-mana, walaupun pukul 2 pagi baru balik. Dan bagi tahu kepada saya lagi dah sampai masjid Kasuro jam 3 pagi, hang berhenti. Tak pernah tinggal tahajud pun. Datuk Ishak Baharum tak pernah tinggal tahajud. Sebab tu bila kita tengok muka dia, tahu terus. Muka dia berseri tu. Pasal disiram dengan air wudu. Orang yang mukanya disiram dengan air wudu ni berseri. Apa tengok muka saya macam mana? Berseri ni. Pasal apa berseri disiram dengan air wudu? Hampa balik saya lagi rumah, cuba apa ambil cermin tengok muka dia ni. Tengoklah. Betul-betul macam dia buat. Maka dengan kerana itu kita ingat siram air wudu ni luar biasa. Berseri itu pada penilaian Allah, bukan manusia nilai. Tetapi kerana terlampau berseri sangat, kita tengok pun Masya Allah, sejuk hati ini. Mudah-mudahan jangan lupa nasihat saya dari hati ke hati. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan perempuan yang sudah sampai warga emas ni. Banyak dah saya tengok ni. Tunggu hari ya. Ingat itu. Inilah peluang masanya. Kemudian bawa buah tangan. Kita bawa. Buah tangan ni pun di sini saya tak tahulah. Saya di Taiping, Kemunting, tu depan kedai. Saya masjid Kemunting, 10 langkah saja.
Ni kedai tu masjid. Tiap-tiap hari Jumaat orang bawa pergi buah pisang. Sini ada tak orang suka pergi gantung pisang? Tak tahulah kan. Sana bukan cakap bawa cikat-cikat. Satu tandan. Satu tandan tu seorang. Paling-paling tidak hari Jumaat 5 tandan. Gantung pisang. Tapi orang yang bawa pisang pergi gantung pisang di masjid itu matlamat dia untuk nak dekahkan kepada orang yang mai sembahyang Jumaat. You know? Tapi tiap-tiap hari Jumaat depan kedai saya tu ada jebon piangkat satu tandan. Bukan satu sikat, satu tandan tu. Dibubuhlah bonek kereta dia. Bawa balik anak bini dia makan. Oh. Dah yang pergi ambil pisang ni pula, dia pakai jubah. Ya, saya tengok. Nak pergi kata pun segan juga dekat dia. Ingat tu, tapi tak tahu macam mana pun kita tak tahu. Orang bagi pisang pergi gantung dekat masjid tu untuk orang yang mari sembahyang Jumaat. Anak bini hang jangan angkut. Kalau saya angkut macam tu saya lagi senang. Saya dekat. Angkat 5 tandan simpan dalam kedai. Berat. Sebab itu kita kalau kenduri orang tak panggil jangan pergi. Haram makan. Orang tak panggil jangan duk pergi. Ini mentang-mentang orang nak pergi rombongan belah pengantin sana, ada kosong lagi ya? Jangan. Makan yang haram. Tumbuhlah daging yang haram. Hasil daripada sumber yang haram. Bahang dia, ujung akan terasa. Ya, kesemasa lantak sedap ujungnya. Sebab satu orang mengaji dekat saya laki-laki. 3 bulan dia mengaji, dia main jumpa saya, orang Batu Burau. Tak. Saya teriak kat dia. Saya lah ni rasa saya semayang dalam rumah saya macam Tuhan tak terima. Saya duk rasa macam Tuhan tak terima. Saya kata pasal apa? Rumah saya ni dulu saya buat hasil daripada duit 6 ekor. Dulu. Sekarang baru terkata. Saya rasa saya buat pondok kecil tepi ini saya semayang itu lebih saya rasa sempurna daripada semayang dalam rumah saya. Dia tahu rumah tu dia buat daripada duit 6 ekor. Sekarang ni dia terasa tak berasa selesa duduk dalam rumah ni. Baru terasa. Begitu juga darah daging kita yang membesar hasil daripada sumbat-sumbat yang haram ni ujung besok. Tambah-tambah lagi dekat nak mati. Dia teringat satu macam. Ya. Maka dengan sebab itulah nasihat saya apabila kita dapat melaksanakan tuntutan kita terhadap Allah, biarlah dalam bersih. Ulama dulu dia cukup jaga. Jangan ada langsung unsur-unsur yang haram ataupun yang syubhat. Tak mau dia. Ulama dulu kalau dia mengajar orang bagi ayam macam ni, dia tak minum. Saya tak suruh minum. Tengok. Ya, tapi saya ada sapu dah. Dulu dapat cukup jaga. Ulama dulu ni. Ya. Kita tak kira apa, kita sapu makan. Na'udzubillah. Kerana itulah terjadilah seperti mana apa yang berlaku sekarang ini. Ada sampai ke tahap anak bunuh mak dan sebagainya. Kita bagi anak tu makan sesuatu yang tidak halal. Bila tak halal dia jadi macam-macam. Tuan-tuan apa-apa sekalian. Baik, kemudian mengucapkan lafaz berikut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita sampai kita bagi As'alullahal-azim. Benar-benar Rabbal arsyil azim ayyashbiyaka. Kita masuk dalam rumah, duduk sila depan dia, duduk As'alullahal-azim. Pelan-pelan, lembut-lembut. Rabbal arsyil azim ayyashbiyaka. Kalau tuan-tuan pun dapat terapkan terus makna dia. Aku mohon kepadamu ya Allah Tuhan yang Maha Agung. Aku mohon kepadamu ya Allah Tuhan yang memiliki aras yang Maha Agung. Ayyashbiyaka, bahwa dia sembuh penyakit yang itu kalau kita termasukkan sekali itu. Kemudian kita sama-sama satu jangan lupa sebut baca ni. Apa dia ni? La ba'sa qaburun insyaallah. Ya. Pasal apa?
Sebab dia beritahu la baksa, tak ada apa-apa, jangan susah hati, jangan risau. Ni penyakit ini tak ada apa-apa. Mudah-mudahan menjadi penebus dosa insya-Allah. Mudah-mudahan hasil daripada Tuhan kenalkan sikit sakit ini dia jadi menghapuskan, mengurangkan dosa. Jadi tenang sikit. La baksa tahur insya-Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekalian, orang yang beriman, mudah-mudahan kita yang ada dalam dewan ini pada pagi ini termasuk senarai orang-orang yang beriman. Dan saya yakin tuan-tuan puan-puan sekarang ini sudah termasuk dalam senarai orang-orang yang beriman. Kerana orang tak beriman dia tak main mengaji. Dia tak main dia. Walaupun rumah dia tepi surau, walaupun rumah dia tepi masjid, tapi kerana iman tu tak ada, dia tak main dia. Ni tuan-tuan perempuan main duduk atas kursi depan saya ni kerana sudah termasuk dalam senarai orang yang beriman. Tapi tak kuat lah. Iman apa dia ada lah, tapi tak kuat. Ya. Longgak. Weh, apa marah kah? Memang longgak sungguh. Ya. Maka dengan sebab itu tak apalah ada juga iman. Sebab bila tuan-tuan perempuan mati nanti dalam keranda diusung bawa pergi kubur, mudah-mudahan ada iman. Iman ni akan menjawab soalan muka akhir, bukan mulut ni. Maka dengan sebab itu kita kena cari iman. Dan sekarang tuan-tuan dan perempuan sudah termasuk dalam saudara orang yang beriman. Orang yang beriman, dan Tuhan kenakan sikit musibah, bencana, petaka, sakit dan sebagainya, ada 3 tujuan. Allah kenakan kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tak dapat 3 ni. Mudah-mudahan kita dapat. Pertama, kalau Allah kenakan sikit bencana, petaka, musibah, Allah nak kurangkan dosa. Allah nak kurangkan dosa. Allah tidak hapuskan dosa, dia nak kurangkan dosa. Ya, sebab sekarang kita sudah beriman. Dulu-dulu ni apa baik kan? Dulu-dulu. Artinya dulu-dulu tu dosa banyak. Dulu-dulu. Sekarang dah beriman, kalau Tuhan kenakan sikit musibah, Tuhan nak kurangkan dosa. Dulu-dulu. Ya, sekarang dah baik dah lah. Ini baik dah lah ni. Baru sangat baik ni. Dulu-dulu ya, Tuhan nak kurangkan. Kerana banyak sangat Tuhan nak kurang. Sekiranya kita orang yang beriman. Kedua, orang yang beriman, kalau Tuhan kenakan musibah, petaka, bencana, sakit dan sebagainya, Tuhan nak tambah pahala. Pegang kuat, pegang kuat. Tuhan nak tambahkan pahala. Sebab bila sampai saja ajal besok, Allah kata, wahai malaikat maut, kau turunlah bumi, pergi cabut nyawa hamba aku. Malaikat maut turun ke bumi, dia nak cabut, dia tengok pahala dulu. Kalau pahala tu banyak, dia cabut secara terhormat, pelan-pelan, lembut-lembut, tenang, damai pergi dia. Tapi kalau dia turun, dia tengok pahala sikit, dia hentak, kelupuk, kaki menerjang, tangan meronta, mulut tenganga, mata terbeliak. Kelupuk macam mana ayam baru lepas kena sembelih. Kalau pahala tu sikit. Karena itu bila orang yang beriman main mengaji apa semua ni, Tuhan nak matlamat dia, pahala tu banyak. Bila pahala banyak, dicabut secara terhormat, tenang. Bapa saudara saya, adik bapa saya mati dulu daripada bapa saya. Dia bawa balik ke hospital, dia kata, Roman, pusinglah kaki aku menghadap ni berat. Dia terkejut. Dia yang suruh. Lepas itu dia kata, apa pemik saya aku nak pakai. Kalau lepas itu dia kian. Mulut dia la ilaha illallah. Tak payah kita diajar. La ilaha illallah. Lewat hampir maghrib, kembalilah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tenang, damai, sejahtera, aman. Puas kita tengok. Pasal Pak nakan saya ni, dia bukan ilmu banyak pun, tapi kerja dia mengajar orang mengaji Quran. Dan budak mengaji Quran berapa ramai nak murid dia. Tuan ambil dia dengan begitu mudah.
tenang dan damai, tak ada otak-otak, tak ada kelupuk-kelupuk, tak ada menajam dan sebagainya. Maka dengan sebab itu, untuk nak mendapat ketenangan di saat roh nak dipisahkan di perajasad ini, kena banyak pahala. Banyak pahala pada kamu turun tengok pahala banyak, insya-Allah. Ya. Tuan-tuan puan-puan duduk atas kursi depan saya sekarang ni, yakinlah dapat pahala. Ini dapat pahala. Ya. Hudur majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'atin atau kama qala. Menghadirkan diri dalam majlis ilmu afdalu, lebih afdal min salati alfi raka'atin, daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau kawan rakan jiran taran kita di rumah sekarang ni sembahyang sunat 1000 rakaat, kita mengaji, ini lebih afdal, ini lebih utama, ini lebih istimewa ni mengaji ni. Maka dengan sebab itu dapat pahala. Tapi dapat pahala tak sama lah. Tuan-tuan perempuan duduk depan saya dalam dewan yang sama, depan ustaz yang sama, tajuk mengaji sama, tetapi pahala tak sama. Ini pahala bukan sama. Ya. Oleh sebab itu dalam mengaji ini jangan faham lebih. Siapa faham lebih, pahala kurang. Jangan duk faham lebih. Siapa faham lebih, pahala kurang. Faham lebih macam ni. Tu faham lebih lah tu. Siapa faham lebih, pahala kurang. Maka dengan sebab itu kita ingatlah kita bahawa satu masa nanti kita akan dijemput kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Mengingati mati adalah sunat. Ingat ya ni. Dan yakinlah tuan-tuan perempuan duduk depan saya sekarang ini, sebenar-benarnya lah sedang menunggu giliran untuk mati. Ini sedang menunggu giliran untuk mati. Cuma tak tahu siapa dulu siapa kemudiannya. Ya. Apa marahkah saya kata macam ni? Memang sedang menunggu giliran untuk mati. Cuma tak tahu siapa dulu siapa kemudian. Biasanya yang kemudian ustaz. Biasanya macam itu. Maka dengan kerana itu niat boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi lusa. Maka kesempatan yang ada sekarang ni, ayo mari kita banyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat pukul 9 nanti usolli sunat duha rakaat ini. Kemudian kepada ruang buatlah amalan yang lain sementara menunggu ketibaan dan kedatangan waktu zuhur. Sebab kita tak tahu sebenarnya kita akan dijemput kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kalau orang beriman, Tuhan bagi dia sakit, Tuhan kenakan sikit petaka musibah. Pertama, Tuhan nak kurangkan dosa. Yang kedua, Tuhan nak tambahkan pahala. Yang ketiga, Tuhan nak naikkan darjat martabat makam dia, darjat dia. Orang beriman. Lepas tu bila tuan-tuan perempuan minat nak mengaji saja, darjat martabat makam Tuhan angkat. Ini. Ya. Macam mana aku menjadi minat nak mengaji, kita pun tak tahu. Artinya Tuhan sudah angkatkan martabat makam darjat kita. Ya, dulu-dulu kita bukan minat nak mengaji. Dulu-dulu, betul tak? Woi, mengaku je lah. Dulu-dulu tak minat nak mengaji ni. Tapi tiba-tiba satu masa ada training, masa seronok pula. Artinya Tuhan naikkan makam darjat martabat. Dan orang yang ada ilmu ini, amalan dia berbeza. Orang yang ada ilmu, amalan dia berbeza. Dengan sebab itu saya sekarang berkunjung ke semua tempat saya mengajak, banyak masalah yang timbul mengenai semayang qasar dan jamak. Dan insyaAllah saya akan cuba tengok atas sini siapa mengajak mereka. Ada mereka siapa mengajak. Saya nak fokuskan supaya solat itu benar-benar menepati dengan kehendak syarak. Ya, itu hari saya sentuh dah berkenaan dengan kain telondeh. Sini saya belum tahu lah. Saya beritahu belum. Oh, saya mengajak guru kafah di Batu Kurau. Habis mengajak ustaz, satu ustazah bangun. Ustaz, apa tindakan yang patut kami ambil? Kami orang perempuan ni tengah-tengah semayang kain telondeh. Dia boleh telondeh tak?
Kata orang perempuan yang kata ni. Bukan kata, ya apa nak buat? Siapa belum bagi tahu sini? Oh, ya. Oleh sebab itu dalam Islam ada empat kisah keloneh ni. Ya, ada empat. Pertama, terasa terloneh tapi tak terloneh. Ada tak? Kok kita tak kuat kalau rasa macam dengan nak longoi. Longoi. Ya, satu, dia terasa terloneh tapi tak terloneh. Kedua, terloneh sekerat. Dia terloneh jatuh tapi sampai ketemu berhenti kat situ. Nak macam mana nak buat tu? Ya. Yang ketiga, terloneh terui tapi tidak terbuka aurat. Faham tak ni? Mana kata boleh jadi telekung labu, boleh jadi kain apa kaki tak nampak. Yang keempat, terloneh terui tapi nampak kaki, nampak aurat dah. Dan keempat-empat ni dia punya tindakan dia berbeza. Oh, saya belum beritahu sini tu. Itu hari saya beritahu wajib mesti saya beritahu orang kan. Ni terloneh ni. Pertama, untuk sembahyang terasa nak terloneh tapi tak terloneh. Duduk masakannya. Maka tindakan dia jangan buat apa-apa sebab aurat belum terbuka. Itu saya kata lagi duduk mengaji lagi bodoh. Betul tak? Bila saya begitu, bodoh. Ya, pertama, kalau sekiranya dia nak terloneh tapi tak terloneh, jangan bertindak apa-apa. Tapi kau terasa macam dia nak jatuh juga, nak terloneh juga, boleh pegang. Pegang kain no. Weh, pegang. Tak apa. Pegang. Tuan tengok siaran terus-menerus hari Jumaat melalui Masjid Negara Sembahyang Jumaat. Kedutaan asing yang beragama Islam mai sembahyang Jumaat. Depa mana ada angkat tangan? Jadi artinya angkat tangan dan kiam itu cuma sunat saja. Kiri pegang. Tak apa, tak ada jalan. Kalau terasa dia nak terloneh kan. Tapi jangan tindakan apa-apa. Itu pertama. Kedua, kalau terloneh sekerat. Dah terloneh dah. Terloneh. Duduk sebanyak. Macam mana nak buat? Puan-puan sujud. Telekung pergi ke depan. Sujud atas telekung. Batal sujud. Batal sujud, batal sembahyang. Sebab telekung itu kita pakai. Sujud atas sesuatu yang kita tidak pakai, menghalang dahi kena kepada tempat sujud itu sah. Tapi sujud atas sesuatu yang kita pakai, menghalang dahi kena pada tempat sujud itu batal. Boleh faham tak ni? Yang kita pakai, yang tak pakai tak apa. Orang perempuan biasanya telekung lah. Bila telekung pergi ke depan, sujud atas telekung batal sujud. Nak elak jangan sujud atas telekung walaupun dia ke depan. Tarik. Tarik itu tidak batal. Boleh faham tak ni? Tarik. Apa minggu depan mari saya pakai telekung. Ni tarik. Faham kan? Tarik itu tidak batal sebab nak sujud tadi ni. Rupa juga kain terloneh. Kain terloneh sekerat no. Dah terloneh dah. Tariklah. Woi. Ni. Tarik naik tu tak batal. Tarik sekali. Lepas tu tak payah balik. Dia loneh pada. Tarik pula. Lah loneh pula. Orang mata kerja ni dia kerja tarik. Sekali tak batal. Faham tak ni? Tapi kalau macam ni batal. Loneh turun. Sebab dia berturut-turut banyak kali. Boleh faham kan? Itu kalau loneh sekarang. Maka kalau kita sembahyang, apa yang kita pakai menghalang dari kena tempat sujud, sembahyang itu batal. Orang laki-laki kalau macam ni dia sembahyang, songkok dia batal. Ya, ada?
Sujud atas ni. Woi, apa dengar tak ni? Naim Zainuddin. Saya suka pujian. Saya pergi ceramah di Camp 9 Ranger di Taipei. CEO dia pegawai pemerintah dia sen baru masuk Islam, baru 6 bulan. Dia sembahyang sunat, saya tengok dia pegang kepiah. Baru dia sembahyang. Saya faham yang dia tu faham tentang Islam. Dia ni. Itu sen baru 6 bulan masuk Islam. Melayu dah 60 tahun masuk Islam. Batal sujud, batal sembahyang. Itu songkok. Ekor serban. Sujud atas ekor serban, batal sujud. Dia baru balik Mekah, dia lihat serban tak apa pandai. Ekor dia 8 batu. Maka sujud atas ekor serban, batal sujud. Dengan baju apa yang kita pakai. Apa yang kita tidak pakai menghalang dahi kena tempat sujud tidak batal. Boleh faham lah. Bapa tengah sembahyang, anak duk main bantai. Piung sebiji ngam. Ini bantai sembahyang. Sujud atas bantai tak apa. Bukan kita pakai. Faham lah ni. Tapi tentukan bantai itu tidak ada peta. Kalau ada peta lah kawi kan. Kalau ada peta, saat lagi turun sujud boleh tolak. Ni tolak. Tolak bantai tu. Tolak je tu. Kayu ke batu ke kaca ke pasiak ke apa depan kita sujud tu kalau ada boleh tolak. Ni tolak je tu. Jangan tolak macam ni. Tolak macam ni, kawan ni kata, lah dia tolak dekat dulu lah dah. Kalau mak kawan ni tolak pergi sana, malam-malam berjung. Ni. Faham kan? Contoh ni, kaca ke batu ke apa ke, tolak. Jangan tolak tai kucing. Kita ada tempat ketuik, ustaz kata tolak. Banganglah namanya. Dah apa gila-gila, tu tak faham dah ni. Tolak depan. Itu kalau sekiranya kita apa dia ni bukan kita pakai. Tak apa. Pun kalau bantai tu elok, sujud atas bantai tak batal. Bukan kita pakai. Sujud atas bantai lagi bagus. Terbuih dia no. Kita tolak dia. Ataupun kalau perempuan tuan-tuan tengah sembahyang, kucing bawa anak dia. Nak 12 ekor. Ngok maju depan. Dia bawa anak dia. Apa nak tolak? Kucing ni. Saya dia cakap tak pakai. Habis buat macam mana? Senang. Lekak je. Tak batal dua. Ni. Ataupun belah sana. Tengoklah belah mana yang boleh. Kalau keluar belah sini kuat tak? Elok kita gerak. Kucing ni bawa anak dia mai tamu pada. Ya, dia bawa macam dia bawa macam. Maka dengan sebab itu tak apa, bukan nak batal. Dia dua. Yang nak batal adalah 3. Itu kalau sekiranya kucing ataupun tik kucing. Dengan tik kucing ke tik hijau ke. Cara nak buat. Belah. Ataupun kawasan sempit boleh pergi keluar ke depan. Selagi sujud, jangan sujud atas tik kucing. Sujud depan sikit. Biar mulut dekat dengan tik kucing. Apa yang kita pakai tidak menghalang sujud itu batal. Apa yang kita tidak pakai, yang jadi kata cuma apa yang kita pakai. Contoh apa tengah sembahyang, angin, dia bawa daun satu lay, jatuh tempat sujud. Sujud atas daun tidak batal. Kalau daun tu tak ada tek burung lah. Sujud atas daun tak batal sebab daun bukan kita pakai. Faham kan? Apa pun sujud. Duduk antara daun sujud, daun tu terlekat kat sini.
Tolkak dekat sini. Sujud kali kedua atas daun yang sama, batal sujud. Sebab kita sudah pakai. Jelas tak ni? Sujud yang pertama tadi kita bukan pakai. Tak sah sujud, sah. Bangun naik duduk antara dua sujud dia wakat kat sini. Sujud kali kedua atas daun yang sama, batal sujud. Sekarang kita duduk antara dua sujud, daun dah kat sini belum batal. Sebab